Orang hari ni, jangan duk judge saya walaupun kamu berjubah berserban. Kamu ingat kamu ahli syurga lah. Tu dia bantai balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, kata Imam Ghazali, orang yang riak dengan ibadah, bimbang-bimbang di akhirat esok, dia tidak mempunyai apa-apa di sisi Allah. Nabi sebut dah kepada kita, punca yang menyebabkan kita hilang pahala di akhirat kerana 3 perkara. Oleh itu, time kita duduk dalam majlis ilmu, tolong ambil poin, tolong duduk, dengar dan sebagainya. Beruntung siapa-siapa dipilih oleh Allah Ta'ala duduk dalam majlis ilmu. Atau sekalipun malaikat pernah bagi tahu kepada Allah Ta'ala, si fulan itu datang bukanlah untuk menuntut ilmu. Dia mencari orang untuk dia meminta hutang. Adakah dia termasuk dalam golongan orang yang duduk dalam majlis ilmu? Ya, kata Allah, tetap dikurniakan keampunan. Maksud dia, mai dengar majlis ilmu ni jangan buat kerja lain. Kita duduk dalam majlis ilmu macam-macam kerja nak buat. Duduk dalam kuliah ni macam-macam nak buat. Fokus, tumpu, maka kita akan selamat. Sebab apa? Menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Hak lain, zikir ke, buat apa ke, itu sunat belaka. Lain boleh buat, bila tak? Bila masa boleh buat? Bila waktu yang lain boleh buat. Dalam kuliah, dengar kuliah. Untuk apa dia? Untuk manfaat kita. Atau sekalipun kita kata, main majlis ilmu ni tak faham. Bukan guru yang memberi faham, tetapi Allah Ta'ala yang memberi faham. Ada orang, dia main majlis ilmu ni tak erti apa. Tapi Allah Ta'ala campakkan kefahaman dalam diri dia. Baru kita dapat jaga dengan elok. Baru kita tahu yang mana elok, mana yang tak elok. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Jaga-jaga. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Untuk apa dia? Untuk mencegah diri kita daripada terjerumus melakukan maksiat kepada Allah. Lebih-lebih lagi kita nak sembahyang, kita nak buat ibadat, mesti ada ilmu. Kalau kita buat ibadat tanpa ilmu ni, na'udzubillahi min dzalik. Syaitan ni kadang-kadang kita buat ibadat bagus dah. Bagus, tapi dia duk rasa diri dia baik. Tu syaitan lebih suka menghasut orang ahli ibadat berbanding dengan orang yang ada ilmu. Sebab orang yang ada ilmu, dia takut, dia tahu cara nak menghindari daripada bisikan syaitan. Itu yang Nabi sebut kepada kita. Tolong jaga sungguh-sungguh. Tak kira lah hang orang soleh ke, tak soleh ke, orang biasa ke, orang tak biasa ke, tolong jaga daripada buat 3 perkara ni. Adapun orang yang soleh, tolong jaga, jangan duk menghukum orang. Orang tak soleh sekalipun, jangan duk menghukum orang. Apa dia? Nabi sebut penyebab menghilangkan pahala di akhirat kelak. Yang pertama, disebabkan sangka buruk dengan orang. Kita cempak bersangka buruk dengan orang. Aku duk sangka kawan tu mai masjid tu, duk mai tengok tabung masjid dia nak balas. Duk sangka buat apa? Orang hari ni tengok anak muda mai masjid ya, tengok dia buat benda-benda pelik, tambah-tambah dia pula orang kata kita kenal dia jenis kaki mat rempit ke apa ke, mula kita duk sangka buruk. Kita tak tahu Allah Ta'ala nak bolak balik hati dia berubah. Tapi manusia cepat bersangka buruk berbanding dengan bersangka baik. Siapa kita nak menghukum? Kadang-kadang kita ni bersangka buruk dengan pakaian orang. Bukan kata ni, kita tengok pakaian dia lokoi ya, kita tengok pakaian dia biasa je. Dia ni, kita rasa. Sebab apa? Dalam diri kita, terasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Sebab diliputi dengan ibadat yang kita buat kepada Allah yang banyak. Kita boleh bangun semayang, kita boleh main baca Quran, kita boleh main mengaji, kita boleh main buat apa di masjid surau. Rasa ibadat kita banyak, maka manusia akan menghukum orang lain lebih jahat daripada dia. Seolah-olah dia tidak ada peluang. Tapi jangan kita guna ni pula. Walaupun saya tak tutup aurat, tapi perakhiran saya, awak tak tahu saya ni syurga ke neraka. Tu dia. Sebab apa? Sifat orang yang mulia
dia akan taat kepada Allah dengan menutup aurat dengan sempurna. Nah, perempuan yang soleh, dia akan tutup aurat dengan sempurna. Nah, ni hari ni kita kata apa dia? Nampak je saya tak tutup aurat tapi hati saya baik, suka bersedekah. Alhamdulillah. Bagus dah sedekah, bagus. Tapi tang tak tutup aurat tu tak kena. Tutuplah aurat. Orang hari ni, jangan duk judge saya walaupun kamu berjubah berserban. Kamu ingat kamu ahli syurga lah. Tu dia bantai balik. Dunia lah. Dunia sekarang. Ada tak di kalangan kita? Ada. Jadi kita kena berjaga-jaga. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran antara ciri-ciri orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bagus apa dia? Dia akan menutup aurat dengan sempurna. Ya, tutup aurat dengan sempurna. Tutup aurat dengan sempurna bukan setakat pakai tudung. Ada orang ingat tutup aurat pakai tudung, baju macam buah nangka, contoh. Nah, nak abang pada kita. Tu kata Nabi SAW, jangan duk sangka buruk dengan orang. Makna dia, jangan disebabkan kita rasa diri kita ibadat banyak, kita hukum dia ahli neraka. Namun, kita tegurlah dia supaya dia menjadi ahli syurga. Yang ni apa dia? Dekat dengan majlis ilmu. Apa kata kita mai dengar kuliah apa? Aku nak tengok pun tak pandai, mai kita dengar kuliah. Nah, sama-sama kita perbaiki. Bukan sebab aku bagus, aku jahat ke? Nah, sebab apa? Nak timbul supaya tidak ada terasa hati dengan kita. Yang kedua kata Nabi SAW, tolong jaga apa dia? Yakni daripada mencari keaiban orang. Nah, cari salah orang. Cari buruk orang. Pagi petang, siang malam. Semua salah orang. Salah diri dia tak ada langsung. Nah, lebih kurang lagu bangau, oh bangau. Tuan-tuan pernah menyanyi tak lagu bangau? Nah, lagu bangau ni kerja salah orang je, tak ada salah orang lain dah. Lepas dia bangau, orang tanya bangau, kenapa engkau kurus? Bangau pun jawab, nak buat macam mana ikan tak timbul, dia salah ikan. Ni orang kita. Bala punca turun sebab apa? Sebab depa. Ada tak di kalangan kita, bila sebut tentang turunnya bala, berapa ramai yang bersatu hati datang Masjid Surau untuk bermunajat kepada Allah. Ya? Umum hari Jumaat, surau kita hari Sabtu dan Ahad ni kita nak buat program berqiyam mulai ke apa ke. Hak mana tu free mai lah, kita pakat bermunajat. Mungkin asbab kita bermunajat Allah angkat bala ni. Nah, bukan sebab kata kita buat dosa dah. Takut disebabkan dosa kita ni Allah tempiaskan bala kena pada orang lain, bimbang. Tengok berlaku sudah zaman Nabi apa tu? Yang kemarau lama, hujan tak turun-turun. Sampai semayang istisqa minta hujan pun tak turun-turun. Sampailah Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi tu, wahai Nabi, dalam ramai-ramai ni ada satu orang hamba yang tak taubat lagi, masa tak minta ampun kepada aku, maka aku takkan turunkan rahmat. Maka Nabi pun bagi tahu, wahai sahabat-sahabat sekalian, siapa-siapa yang ada buat masalah, buat dosa ke apa, minta ampun. Nah, orang ni pun nak bangun, takkan nak angkat tangan kot. Saya buat dosa Nabi, takkan nak buat begitu. Dia pun bimbang, takut malu, takut jatuh keaiban dia. Dia munajat, dia kata apa? Ya Allah, aku buat dosa banyak denganmu ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah. Ni kalau aku angkat tangan ni sekali confirm orang hina aku ya Allah. Nah, makna dia, Islam tak ajak kepada kita sampai kita kena buka aib orang dulu. Nah, tapi kita bermunajat, buat program berqiyam mulai, buat program solat taubat ramai-ramai. Nah, mana ada orang buat solat taubat secara ramai-ramai. Selawat, orang kata taubat, orang kata solat istisqa, minta lah ramai-ramai. Biar kita bersatu hati, mai betul-betul kita munajat sungguh-sungguh pada Allah. Ya Allah, kami duk rasa sebab dosa kami lah ya Allah yang tempiah bala ni ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah. Nah, bukan duk perlu habaq ke orang. Bukan duk kena pegang mikrofon. Habaq saya buat dosa sekian-sekian. Tu nama buka aib. Kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Menyesal. Ya Allah, aku tak mau buat lagi ya Allah. Nah, kesian saudara mara mereka ni kena musibah. Nah, minta ampun dengan Allah. Tu kata apa dia? Suka mencari aib orang. Dan yang ketiga,
kata Nabi SAW, punca kita hilang pahala di akhirat kerana kita suka bermegah-megahan dengan apa yang kita ada. Allah Ta'ala tak larang kita jadi kaya. Nabi tak marah kita jadi kaya. Tetapi jangan sampai kaya kita tidak memberi hak fakir miskin yang memerlukan. Apa dia? Tidak mengeluarkan zakat. Ada orang sayang nak keluar zakat. Bimbang takut kita sudah termasuk dalam golongan orang yang memakan harta orang lain. Memang duit kita, tapi dah layak bayar zakat, kita tak membayar zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara dan ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Jadi tutup. Jangan duk cari salah orang. Jangan duk jadi macam burung bangau. Bangau salah orang saja. Tanya dia, bangau-bangau, kenapa engkau kurus? Ikan tak timbul. Tuan-tuan tanya bangau tengok, bangau-bangau kenapa kurus? Bangau pun jawab nak buat macam mana, 2 bulan dah kena kencing manis. Ada? Tak ada, dia salahkan ikan tak timbul. Tanya ikan pula, ikan-ikan kenapa tak timbul? Ikan pun jawab nak buat macam mana, rumput panjang. Menyalahkan orang lain. Tak ada diri dia salah. Semua salah. Sebab apa? Sebab ditutup, diliputi dengan ibadat yang kita buat kepada Allah yang banyak. Sedekah kita kadang-kadang sampai ratus ribu. Kita bina masjid tang sana, bina masjid tang sini, bina sana, bina sini. Bukan kata diri kita, alhamdulillah bagus dah, buat segala apa yang diperintahkan. Bimbang-bimbang takut ada sikit dosa hati kita. Apa dia? Riak dengan ibadat, riak dengan kebolehan yang kita ada. Na'udzubillahi min dzalik.